Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita sambung bab 4 bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey, pada kali ini kita akan khususkan kepada bahagian fungsian ICT. Jadi standard kandungannya yang perlu kita pelajari ialah bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan, iaitu bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi atau ringkasnya iaitu ICT. Okey, standard pembelajaran yang kamu perlu capai ialah kamu dapat menjelaskan bahagian fungsian ICT dalam organisasi perniagaan. Okey, yang kedua, dapat menjelaskan tugasan bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, jadi kita teruskan apakah yang dimaksudkan dengan bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi kamu bayangkan nanti kamu nak bekerja, kamu masuk di bahagian fungsian teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi teknologi maklumat dan komunikasi ni ataupun selalunya kita panggil ICT adalah merangkumi penggunaan sebarang teknologi, tetapi ianya biasanya akan melibatkan teknologi komputer yang boleh membantu mengubah ataupun menyebar, memproses, menyimpan dan melindungi maklumat yang diperlukan dalam sesebuah organisasi perniagaan secara selamat, mudah, cepat dan tepat. Jadi sebenarnya bila kita sebut pada ICT ni, ianya adalah rentetan daripada kemajuan dalam teknologi komputer yang membolehkan kita menggunakan pelbagai teknologi yang ada sekarang bagi mengubah ataupun memproses, menyimpan data-data. Okey, tujuan bahagian fungsian ICT ini antaranya adalah yang pertama sekali nak pastikan operasi organisasi lebih efektif dan efisien. Untuk kamu faham tujuan yang pertama ni, cuba kamu bayangkan kalau kamu bekerja dalam organisasi yang tidak ada kemudahan ICT. Paling senang, tidak ada komputer. Jadi pastilah kerja-kerja kita akan jadi lambat dan juga akan ketinggalan. Jadi bila operasi perniagaan ini lebih efektif dan efisien, iaitu di mana kita dapat memproses data dengan cepat, tugasan kita pun dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Contohnya, kita nak mengira. Kalau kita nak kira secara manual, kemungkinan berlaku kesilapan. Tapi bila ada komputer, contohnya kita gunakan Excel untuk mendapatkan jumlah jualan. Jadi maknanya kiraan kita tu lebih cepat dan juga lebih tepat. Okey, yang kedua, memudahkan komunikasi dalaman, iaitu intranet dan juga luaran, yang kita selalu panggil internet. Jadi intranet ni sebenarnya adalah jaringan rangkaian tertutup yang dimiliki secara persendirian ataupun oleh firma tertentu. Jadi hanya ahli organisasi itu sahaja yang boleh akses dan ianya adalah lebih selamat sebab hanya kegunaan pihak dalaman itu saja, maknanya organisasi itu saja. Jadi intranet ni memudahkan staf dalam organisasi itu untuk berkomunikasi ataupun data-data yang ada mudah diakses. Okey. Yang seterusnya ni ialah tentang teknologi internet. Internet ni pula sebenarnya terbuka kepada semua orang. Contohnya yang kita guna sekarang ni adalah internet, sebab semua orang boleh akses internet ni. Jadi kita juga boleh menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan seperti e-dagang dan juga e-pemasaran. E-dagang ni contohnya kita buat jual beli secara online, ataupun e-pemasaran ni kita membuat pemasaran secara atas talian ataupun biasanya kita panggil secara online.
Okey, yang ketiga, tujuan bahagian ICT ni diwujudkan ialah untuk menyimpan maklumat dan data perniagaan. Okey, ini adalah sangat penting. Jadi, ini membolehkan menyimpan maklumat penting seperti tentang sumber manusia iaitu pekerja, keuangan, penjualan, pembelian dan perolehan perniagaan. Jadi, bila ada bahagian ICT ni, pihak pengurusan mudah mengakses data-data dengan pantas. Okey, yang keempat, tujuannya adalah untuk mempercepatkan urus niaga, di mana teknologi internet dapat membantu mempercepatkan aktiviti urus niaga antara peniaga dengan pembeli yang dapat meningkatkan keuntungan perniagaan. Contohnya jual beli dan tempahan secara atas talian. Kita tak perlu nak berjumpa dengan pelanggan, tapi ataupun pelanggan tak perlu datang ke premis kita. Contohnya hotel, kita boleh buat tempahan secara atas talian. Jadi proses urus niaga sangat cepat dan pantas. Okey, peranan bahagian fungsian ICT. Okey, tadi tujuan ICT. Yang ini adalah peranan. Jadi apakah peranan bahagian fungsian ICT? Okey, peranannya adalah ini secara umumnya adalah peranan pentingnya mengurus dan menyelaras pembangunan perkakasan dalam sistem aplikasi teknologi maklumat serta bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem ICT. Jadi peranan utamanya ialah selain daripada menyelaras pembangunan perkakasan dalam sistem aplikasi teknologi ini adalah menjaga keselamatan sistem ICT. Sebab kita tak nak bagi orang godam kita punya sistem yang boleh menyebabkan organisasi kerugian. Okey, secara ringkasnya peranan ICT yang lain ialah yang pertama bertanggungjawab terhadap keselamatan sistem. Okey, yang kedua memastikan hanya pengguna yang dibenarkan sahaja boleh mengakses sistem. Contohnya kita buka perniagaan, kita kendalikan jual beli secara online. Okey, jadi pastikan yang menguruskan hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan. Okey, yang ketiga memastikan adanya sistem simpanan yang penuh untuk menyimpan semula data kritikal dalam keadaan kecemasan. Maknanya ada backup dia. Okey, yang keempat membantu dan menolong pekerja menyelesaikan masalah berkaitan dengan penggunaan perisian baru. Ni contohnya okey, ada perisian baru. Jadi maknanya bahagian ICT ni perlu bantu pekerja-pekerja yang belum mahir lagi menggunakan perisian baru tu untuk dapat menggunakan perisian yang baru tersebut. Okey, yang kelima mengesyorkan sistem atau perisian terkini mengikut perkembangan teknologi dan keperluan perniagaan. Contohlah kalau kita bekerja dalam bidang jurusan pembinaan, dalam bidang pembinaan, okey, tentang design plan. Jadi kalau kita nampak ada perisian terkini yang boleh kita melukis plan dengan lebih baik, maknanya kita kalau kita bekerja di bahagian ICT ni, kita sentiasa dapat mencari sistem ataupun perisian yang lebih baik bagi kemajuan perniagaan. Okey, yang keenam, membantu pengguna yang berhadapan dengan masalah komputer. Jadi peranan bahagian teknologi dan komunikasi ini adalah sangat penting dalam perniagaan. Sekarang ni kalau kita tak menggunakan kemudahan ICT, seolah-olah kita menjadi manusia yang ketinggalan. Jadi hari ini kita hanya tumpukan kepada satu bahagian fungsian saja, iaitu bahagian teknologi maklumat dan juga komunikasi. Okey, sekian, terima kasih.